Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, alladhi balagha risalah wa addal amanah wa nasara ummah wa kashafa Allah bil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu yaqin wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassadi lisani wa hadi qalbi bi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama dan selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di Dewan Al-Ghazali, Pendidikan Islam, Jabatan Islam daerah Kelang. Seterusnya terima kasih kepada pengacara majlis dan juga pihak urus dia unit Pendidikan Islam Baik Kelang. Jadi bagi yang mungkin pernah jumpa, maknanya mungkin pernah dengan nama dan sebagainya, ataupun yang belum pernah jumpa, maknanya kita perlu berkenalan sedikit lah, sekadar perkenalan. Nama saya Muhammad Rabi Sangsuri. Saya berasal dari Kajang, membesar di kampung Dato' Abu Bakar Baginda, Dengken, daerah Sepang. Seterusnya ke Desa Putra, Sungai Merap, dia sempadan di Putrajaya. Jadi nikah awal saya di SK Dato' Abu Bakar Baginda dan juga SRA. Seterusnya Samta Shah Alam tahun 1997-98. Kemudian 1995-97 silap 1995 hingga 1997. Kemudian ke Sampai Setari 1998-1999, Pasien pertama Sampai Setari. Seterusnya ke Darul Quran Jakim, Kuala Kubu Baru 2000 hingga 2004. Seterusnya ke Mesir 2004 hingga 2008. Itulah sedikit sebanyak pengenalan. Dan saya berkhidmat di JAIS, berkhidmat dengan JAIS bermula 15 Januari 2009 hingga sekarang. Tempat pertama di MITS Kuala Langat selama 8 tahun 8 bulan, hampir 9 tahun. Kemudian 16 Ogos 2017 saya ditukarkan ke MITS Sabah Bernam. Kemudian 2 Mac 2020 tahun ni saya ditukarkan ke MITS Kelang. Mana dah MITS ketiga lah saya berkhidmat, MITS ketiga. Dan saya diamanahkan untuk jadi AJK penyemak kurikulum jabatan. Maknanya boleh kata SRA dan juga SKM ni biasa disemak lah, kelas kapal menengah, KKM, ataupun satu masa dipanggil KMK, kelas menengah kapal. Ini kurang saja. Jadi alhamdulillah atas nikmat itu. Mungkin dengan sebab itu saya dimintalah untuk membacakan buku hari ini, buku akhlak. Jadi sebelum kita baca buku, ada 5 perkara dalam majlis kita kena jaga untuk menjamin keberkatannya. Yang pertama, al-yaqin tam, keyakinan yang sempurna kepada kalam Allah, kalam Rasul, kalam ulama. Yang kedua, ta'zimul kalam, mengagungkan kalam itu sendiri. Tanda kita agungkan ialah kita, yang ketiga lah, iaitu at-tawajjuh tam, fokus yang sempurna, tawajjuh fokus. Dan tanda kita fokus ni, kita ada tiga cara untuk kita fokus khusyuk ni. Yang pertama, kita tahu matlamat. Jadi tuan-tuan upan ke sini daripada tempat masing-masing,
saya dari tempat saya, kita kena tahu matlamat kenapa kita adakan majlis begini. Pastinya yang pertama sekali kita harapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan walaupun ada arahan dan sebagainya, kita letak yang pertama tu kerana Allah Taala. Yang kedua, untuk kita fokus ni, kita kena alihkan halangan. Halangan terbagi pada dua. Halangan itu sendiri kita boleh alihkan. Macam kita nak solat, banyak semak di depan, kita alihkan semak tu. Yang serabut di depan tu kita alihkan. Ataupun kalau tak boleh nak alihkan, kita sendiri beralih. Jadi antara halangan yang boleh ganggu majlis kita, contohnya telefon bimbit, kita alihkan masuk dalam poket, kita senyapkan atau matikan terus. Sementara sehari ni saya pernah masuk program 3 hari tanpa telefon bimbit, 3 hari dikumpul lagi telefon dimasuk dalam bekas khas. Tak boleh ada apa-apa melainkan pen dan kertas sahaja. Boleh buat sehari je, saya minta. Sepanjang majlis, makna kita makna pandang dua muka saja, iaitu muka saya, tak kira lah apa tafsiran terhadap muka saya ni. Dan yang kedua, muka surat buku, muka surat kitab. Sebab bila lama kelamaan akan tambah lagi dua muka, muka jam dengan muka pintu. Jadi sebelum bertambah muka jam ke pintu, pandang dulu dua muka ni. Jadi yang lain tu kita alihkan. Okey, alihkan lengan. Dan yang ketiga, nak fokus ni, kita kena susun keutamaan. Jadi waktu sekarang utamanya ialah kita rebut masa yang ada, kerana masa kita sangat singkat. Daurah kitab ni, baca kitab sehari hanyalah untuk lalu dan sedikit sahaja kefahaman. Kita lalu poin tu, kita lalu isi-isi yang ada, dan kita cuba jelaskan, syarahkan sikit-sikit sahaja. Kerana kita kena tahu bahawasanya buku kita ni dipelajari untuk tempoh setahun, tapi kita baca sehari saja. Mana kita kena rebut masa tu sungguh-sungguh. Yang utama sekarang itu. Yang lain tu nanti kalau ada yang mendatang tu cerita lain. Tiba-tiba nak terbuang air ke apa, itu cerita lain lah. Itulah yang utama waktu tu. Tapi kalau tak ada apa-apa, tak ada keperluan nak tengok telefon ke, nak keluar ke, nak borak dengan kawan sebelah ke, maka kita utamakan yang utama, iaitu majlis kita lah. Okey, itu nak fokus. Tiga baru tiga dalam majlis. Yang keempat, mujahadatun nafs. Mujahadatun nafs, lawan hawa nafsu. Lawan, mujahadah lah, kita mujahadah lah. Kerana majlis sebegini dia memang memeritkan sebenarnya. Dia memang memeritkan. Kadang-kadang bukan kerana benda itu perit, tapi keadaan kita itu yang menyebabkan dia jadi memeritkan. Jadi kalau tradisi talaqqi, belajar ilmu ni, contoh saya dulu di Mesir, bermula tahun 2004 tu, biasa Ramadan akan datang tokoh ulama Nusantara kan, Syekh Nuruddin Al-Banjari contoh. Dia boleh ngajar daripada lepas asar. Dia ngajar qawaid fiqhiyah lepas asar. Lepas asar tu saya memang tak dapat nak pergi, jauh daripada tempat tu. Tapi kebiasaannya saya akan datang lepas buka. Dia waktu Ramadan, lepas buka, kemudian tarawih di sana, kemudian mula belajar kitab. Dengan segala adabnya, nak tengok kiri kanan pun tak boleh, jaga tempat duduk, nak sandar-sandar pun tak boleh, nak tunduk pun tak boleh. Memang jaga sungguh sampai jam 12.30 malam. Setiap malam begitu, baca kitab. Itu kita nak kata kita ni setakat
setengah hari macam itulah sampai petang kan, ada rehat dan sebagainya. Maka saya mohon kita mujahadatun nafs, lawan kita punya nafsu tu lah. Dan yang kelima, al-julus biniyatil amal wa tabligh. Kita duduk majlis ini dengan niat untuk mengamalkannya dahulu, bukan setakat nak habiskan silibus, nak dapat ajar pelajar kita. Tak, maknanya kita dulu. Kalau saya dululah, saya dulu yang perlu mengamalkannya, bukan orang lain. Kalau tuan-tuan puan dululah sebelum murid-murid tuan-tuan puan sendiri. Maknanya kita bukan sekadar penyampai sajalah. Penyampai dia sekadar guru saja, dia sekadar mudaris yang mengajar saja. Baik, itu 5 sifat kita kena ada dalam majlis. Jadi sebelum kita tengok muka buku, tengok muka saya dulu. Baik, akhlak ni tuan-tuan puan sebahagian daripada bahagian ajaran Islam yang 3 campur 1. 3 campur 1. Baik, dalam agama kita ni ada 3 rukun campur 1. Al-Quran, kalau ibu Al-Quran, induk Al-Quran ni suratul Fatihah, dipanggil Ummul Quran, suratul Fatihah. Kerana dalam Quran ni segala yang ada dalam Quran tu ada dalam suratul Fatihah. Semuanya ada, intisari lah. Seakan-akan Al-Quran ni sinopsisnya ialah suratul Fatihah. Kita baca novel ke buku kan, biasa sinopsis dia letak belakang, buku ni cerita pasal apa lah. Tapi Al-Quran letak depan. Al-Fatihah tu merupakan sinopsis bagi Al-Quran itu sendiri. Dan hadis Nabi, para ulama mengatakan sinopsis bagi hadis-hadis Nabi ni maksudnya segala intisari ucapan Nabi yang dilaporkan, diriwayatkan, ada dalam 1 atau 2 buah hadis. Yang pertama, hadis apa? Yang dipanggil hadis Jibril. Hadis Jibril, yang mana apabila para sahabat duduk dengan Nabi, duduk datang kepada mereka seorang lelaki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, kemudian tiada kesan berjalan jauh dan tiada yang mengenalinya. Jadi ciri-ciri lelaki ni sangat penting. Pertama, sangat putih baju, sangat hitam rambut, tak ada kesan jalan jauh. Maksud dia macam orang tempatan, tak ada kesan jalan jauh. Sebab kita bayangkan zaman Nabi SAW, padang pasir, jalan dekat sikit pun dah berdebu dah, rambut, baju semua dah ada kesan. Tapi orang ni baju je sangat bersih, kemudian rambutnya tak ada kesan-kesan kena debu dan sebagainya. Dia seakan-akan orang tempatan, tapi tiada yang mengenali. Maknanya bukan orang tempatan, tak ada yang kenal, tapi ciri-ciri dia macam orang tempatan sebab tak ada kesan berjalan jauh. Jadi duduk depan Nabi, lutut jemput lutut, kemudian orang tu pegang peha Nabi, kemudian tanya beberapa soalan. Soalan tentang iman, soalan tentang Islam, soalan tentang ihsan. 3. Jadi 3 ni lah kita susun dalam pendidikan kita. Pertama, rukun iman, iaitu tauhid, dan juga cabang-cabangnya yang juga dipanggil usuluddin, dipanggil juga sebagai iman, dipanggil juga sebagai akidah. Semua yang berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan. Kemudian Islam ni amalan zahir. Islam ni dia mengucap solat, zakat, puasa dan haji. Ada benda yang orang boleh nampak. Itu Islam. Dan juga segala tuntutannya. Jadi juga dipanggil syariah, dan dipanggil juga ibadat, dipanggil dalamnya ada hukum hakam fiqh dan sebagainya. Itu Islam. Dan al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah Ta'ala seakan kamu melihatnya. Jika kamu tak melihatnya, maka dia melihat kamu. Itu ihsan. Daripada ihsan itulah timbulnya ilmu tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa, ataupun dipanggil akhlak, ilmu akhlak, ataupun tasawuf, penyucian jiwa. Itu daripada 3 tu.
Dan soalan seterusnya tentang hari kiamat, akhbirni anis sa'ah. Maka Nabi jawab, mal mas'ul bina a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang menanya. Akhbirni an amaratiha, bagi tahulah tanda-tandanya. Maka tanda-tandanya antalidal amatu rabbataha, apabila seorang ibu melahirkan tuannya sendiri. Ada dua tafsiran utama para ulama. Yang pertama, apabila Islam tersebar, berperang dengan pihak musyrikin, pihak kafir ni, maka orang-orang yang jadi prajurit kafir ni banyak mati. Bila banyak mati, isterinya jadi janda-janda dan jadi tawanan, jadi hamba lah, senang cerita. Bila jadi hamba, kemudian panglima-panglima Islam ni ambil mereka jadi isteri. Mereka masuk Islam jadi isteri. Bila jadi isteri, berkahwin, dapat anak. Bila dapat anak, seolah-olah ibunya itu lahirkan tuannya sendiri, sebab anaknya itu tuan kepada si lelaki yang merupakan anak kepada keturunan kepada lelaki yang merupakan tuan kepada dia sendiri. Itu tafsiran pertama. Antalidal amatu rabbataha, seorang hamba perempuan, amah, melahirkan tuannya sendiri. Tafsiran kedua, saya yakin dan percaya tuan-tuan puan banyak berpegang dengan tafsiran kedua, iaitu lahirnya anak derhaka. Lahir ibu macam lahirkan tuan dia sendiri. Anak-anak ni kerjanya apa? Order je. Order je. Bangun pagi order susu, minta susu. Order apa lagi? Dia macam dah macam restoran kadang. Main order je. Kemudian makan tinggal. Kat mana dia makan, kat situ lah dia tinggal. Kan? Gitu kan. Jadi kita kena didik anak kita lah. Letak, paling korang letak walaupun tak basuh kan. Jangan sebab dia budak lagi, tak apa, kita buatkan. Lama-lama macam mak ayah pula jadi hamba kan. Kemudian cuti tidur, sepanjang hari tidur. Daripada lepas subuh sampai dekat tengah hari tidur saja. Mak bapak sibuk lah, terutama mak-mak kemah rumah lah, apalah, basuh lah, masak. Anak-anak, tak ada apa-apa. Dia jadi macam ibu melahirkan tuan dia. Jadi tanda kiamat ni sebahagian daripada rukun agama kita, dan dia termasuk dalam iman sebenarnya. Termasuk dalam iman, cumanya dipisahkan sebagai satu tajuk yang khas. Maka agama kita ada 3 komponen penting, yang mana sebenarnya daripada ketiga-tiga itu yang menjadi hasil kita beragama ialah subjek yang kita nak belajar sekarang, iaitu akhlak. Itu subjek dia. Bermaksud keseluruhan agama ni sebenarnya akhlak. Keseluruhan agama ni apa? Sebenarnya akhlak. Baik, yang paling tengah ni dipanggil iman, benteng paling akhir. Kemudian daripada iman itulah timbulnya amalan Islam di luarnya. Dan yang paling luas sekali, benteng terakhir ialah al-ihsan, iaitu akhlak. Dan al-ihsan tu dia bukan terkeluar daripada Islam dan iman, dia menjadi balutan kepada semuanya. Jadi walaupun nama-namanya lain, iman, Islam, ihsan, ada konsep yang berbeza, sebenarnya Nabi kita diutuskan untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Di innama ni kalau kita faham, dah macam tak ada kerja lain. Nabi ni diutuskan untuk memperbaiki akhlak manusia sahaja, seolah-olah macam itulah maksud dia. Jadi di sini kita nampak Nabi ajar tentang iman, Nabi ajar tentang Islam, bagaimana nak beramal. Jadi kenapa Nabi kata aku ni diutuskan hanya saja untuk menyempurnakan kesolehan akhlak? Kerana itulah hasil yang terakhir, benteng yang terakhir dalam kehidupan orang beriman. Makna bila dah beriman, dia mesti orang yang beramal.
Orang beriman ni dia mesti orang yang beramal, mesti. Tidak boleh tidak. Tak boleh tidak. Kan? Apa benda yang automatik, bila kita kena benda tu akan kena benda lain. Benda automatik. Tadi tak. Saya ada satu contoh tapi kurang murni sikit. Tapi itu yang terfikir nak buat macam mana. Boleh tak saya bagi contoh tu? Belum tahu lagi kan? Seperti orang buang air besar. Dia mesti apa? Dia mesti apa? Mesti buang air kecil. Betul kan? Itulah dia otomatik. Yang mana orang yang beriman mesti beramal. Orang beriman mesti beramal. Otomatik. Baik. Dan ihsan ni hasil dia, hasil terakhir. Okey. Maka kalau orang ada tiga perkara ni, maka sempurnalah agamanya. Syaitan akan goda sepanjang masa daripada aspek ihsan dulu. Maksudnya dia ada benteng terakhir, ihsan dulu. Mana akhlak dia tu yang cuba digugat. Akhlak kenabian tu cuba digugat. Dan dipandang ringan. Apa contoh akhlak kenabian ni? Benda-benda yang kita nampak remeh saja. Nak tidur ambil wudu dan sebagainya. Ataupun kita minum duduk, makan tangan kanan. Tak buat, tak adalah sampai berdosa. Tapi kurangnya akhlak sebenarnya. Dan syaitan akan cuba gugat yang itu. Sebab kita dah ada amalan agama Islam tu. Tapi kalau kita akhlak dah tak ada, keislaman kita tergugat. Keislaman tergugat. Mana ibadah kita akan ringankan. Biasa orang yang lidahnya tak jaga, mata tak jaga, suka memaki, suka mencarut, suka apa, kan? Kalau tengok ibadahnya memang tak apa nak jaga. Suka buat maksiat, biasa ibadah dia tak boleh nak jaga, terutama solat. Dan bila kita ada iman dan Islam saja, maka Islam yang diganggu. Bila kita ada iman saja, habislah. Makna tinggal ada nama Muslim yang hukmi, orang beriman secara hukum saja. Nak kata kafir, tak kafir sebab dia orang yang mengucap. Tapi nak kata beriman, macam orang kafir perangai, kan? Solat pun tak, apa pun tak. Itu yang bahaya. Maka hari ini kita belajar tentang akhlak yang merupakan buah daripada kesempurnaan agama. Benda sangat penting lah. Bahkan hari kiamat yang paling banyak pahala ganjaran ialah manusia yang paling berakhlak. A'zamun nasi ajran yaumil qiyamah ahsanul khuluqa. Manusia yang paling besar pahalanya hari kiamat ialah manusia yang paling berakhlak. Baik. Jadi sebelum kita buka buku kita ni, untuk akhirnya, sebelum kita buka, kita akan buka daripada muka surat 1, surat 1 sampailah habis insya-Allah. Jadi iman ni ada 5 benteng. Iman ni ada 5 benteng yang kita kena jaga. Daripada 5 benteng ni lah syaitan akan masuk. Kalau tinggal 4, daripada benteng keempat lah syaitan masuk. Tinggal 3, benteng ketiga lah syaitan masuk. Sampailah usaha syaitan ni nak matikan kita dalam keadaan tidak beriman. Walhamdulillah. 5. Al-iman fi khamsati khusul. Ada 5 kubu atau benteng. Apa dia? Yang pertama al-yaqin.
Okey, 5 ni. Okey. Iman ni ada 5 kubu atau benteng. 5 ni perlu ada dalam diri orang beriman, dan syaitan akan masuk pada benteng yang terakhir. Kalau ada 5, yang kelima lah dia masuk dulu. Tapi kalau tinggal 4, tinggal 3, 2, 1 habis. Yang pertama al-yaqin, keyakinan. Iaitu kepercayaan yang utuh, tetap, tidak bergoyang. Al-ikhlas. Al-ikhlas ni, apa maksud al-ikhlas? Ikhlas ni apa? Ikhlas ni ialah kesucian niat dan amal, tak masuk benda asing, tidak masuk benda yang tiada kaitan dengan amal itu. Tak ada kaitan. Maksud dia buat betul-betul. Ikhlas ni seperti madu yang tiada sebarang gula tambahan, tak ada benda asing dalam madu tu. Madu semata-mata. Itu ikhlas. Itu maksud dia. Tiada syirik. Baik. Yang ketiga ada ul-faraid, menunaikan kefarduan-kefarduan. Ini benteng yang sangat penting. Selepas kita yakin dengan ajaran Islam, kita kena ikhlas betul-betul, serah diri pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, tanda kita jaga iman kita, kita buat benda fardu. Buat benda fardu, menunaikan segala kefarduan, jangan dilalaikan. Yang keempat, as-sunan, banyak buat benda sunat. Benda sunat lah. Yang kelima, menjaga adab, hifdzul adab. Jadi yang kelima tu dia benteng terakhir. Yang kelima tu kita nak belajar, termasuk dalam akhlak ialah adab tu sendiri. Adab dengan Allah, Rasul dan segala yang berkaitan dalam kehidupan kita. Bila seorang tak jaga adab, buang air tak jaga adab, dengan isteri tak jaga adab, dengan anak-anak tak jaga adab dan sebagainya, maka kalau kita perhatikan kebiasaannya, benda sunat ni dia kurang. Bila lidahnya memaki-maki, maka tasbihnya itu kurang. Tasbihnya, zikir dia tu kurang. Kena banyakkan lah sunat, banyak zikir, ganti kepada adab yang dia tak jaga. Tapi bila dah malas buat benda sunat, syaitan dah menembus kepada benteng yang ketiga dah. Dia dah tak perlu nak bab adab, sebab kita dah lalaikan sunat. Sunat ni kita pun lalai, adab pun kita out lah. Jadi benda fardu lah dia akan goda. Walaupun kita buat, tapi kita lambat-lambatkan, buat acuh tak acuh. Bila seseorang mula lalai pada benda fardu, dia dah mula tidak ikhlas pada Allah Ta'ala. Bila tak ikhlas, yakin dia akan tergugat. Bila akan tergugat, dikhawatiri mati su'ul khatimah. Itu bahayalah. Maka kita sedang berusaha untuk diri kita sendiri pada perkara akhlak ni, supaya sempurna agama kita. Itu bukan maknanya ada subjek akhlak kan dapat 100% pelajar kita, tapi yang dijawab atas kertas tu beza dengan perangai dia kan. Buku sepa-sepa, punca ilmu dia tak hargai, buang sampah merata kat kelas, mana dia punya kemujadian tu. Itu kita kena fikirlah. Baik. Okey, kita buka muka surat 1. Pelajaran pertama, tolong menolong pada perkara kebaikan. Di akhir pembelajaran, murid dapat menyebut pengertian tolong menolong. Saya ada sedikit komen. Tolong menolong ni tak semestinya pada benda baik, dia umum. Dia umum. Tapi dalam ni, kitab kita ni dia terus menjurus kepada takrifnya, iaitu kepada kebaikan. Gitulah. Kalau kita tengok poin kitab kita, dia kata tolong menolong tu ialah tolong menolong pada kebaikan terus. Sedangkan maksud tolong menolong ni umum saja, sama ada baik atau buruk. Membaca dalil tolong menolong, menyenarai fadilat tolong menolong, menyenarai akibat tidak tolong menolong.
Kita akibat ni, biasa akibat ni, kalau orang Melayu akibat maksudnya biasanya natijah kepada benda yang tak elok. Itu akibat. Itu orang kita punya mengubah maksud bahasa Arab yang asal. Akibat ni ialah apa? Hasil perbuatan, itu maksud akibat. Dalam Quran, wal aqibatu littaqwa. Akibat itu bagi orang bertakwa. Apa maksud? Hasil yang baik, syurga kan. Itu bagi orang bertakwa. Cuma kita ni orang Melayu gitulah. Di samping sangat kreatif dalam mengubah makna orang Arab ni, kita dah guna lama, kemudian jadi bahasa kita ubah daripada masuk asal kan. Macam khalwat kan. Khalwat ni biasa negatif lah tangkap khalwat. Khalwat ni bersunyi-sunyian dengan Allah Ta'ala kita khalwat, zikir seorang-seorang, nangis dan sebagainya, doa, baca Quran, bersendirian dengan Allah Ta'ala pun dia panggil khalwat, khulwah. Di samping kita begitu, kita juga bangsa yang tak cukup. Maksud tak cukup ni, dia melampau dalam menyatakan sesuatu, express sesuatu. Saya minta maaf, saya tak tahu latar belakang tuan-tuan puan. Saya tidak tahu. Saya hanya husnuzon saja, tuan-tuan puan ahli dalam mengajar subjek ini, insya-Allah. Sekiranya ada istilah yang agak macam bombastik sangat dia cakap ni istilah dia pelik sangat, tolong kat tangan ni. Ustaz, saya tak faham saya cakap apa ni. Macam itulah istilah-istilah macam pelik-pelik lah. Tolong kat tangan, tolong tanyalah apa maksudnya supaya sampai. Saya pandang tinggi kepada guru SRA, guru-guru sekolah rendah ni. Cukuplah satu pengalaman. Dulu saya di Darul Quran tahun 2000-an, saya cuti semester, kemudian ada khidmat yang diperlukan. Ustaz ni sekolah Seri Abim, Seri Abim Sungai Merak, Desa Putera, sekolah rendah Islam Abim. Dia minta tolong sangat supaya ganti guru yang bersalin kot, minta saya ganti. Saya pun bolehlah cuba kan ngajar. Jadi saya ngajar satu petang tu je, saya terus tak nak datang lah. Satu petang tu tak boleh nak kawal kelas, tak pandai. Dan saya tak nak terima bayaran. Tak apalah, ini kira khidmat je lah. Tapi ustaz tu suruh juga terima kan, dapat RM15 kan. Macam tu. Makna saya amat kagum lah dengan guru-guru SRA ini. Dia boleh lama, makin lama kita makin berusia. Layan pelajar yang baru nak darjah 1, darjah sampai darjah 6, yang semua setiap kepala nakkan perhatian kan. Kita dah lah makin tua, saya di ambang 40-an, nak layan pelajar sekolah menengah kadang-kadang pun tak larat. Dulu masa 20-an baru fresh graduate ni balik daripada Mesir, semangat lagi lah, ada tenaga banyak lagi kan, kita pun boleh layan siang malam kan. Tapi bila dah rupanya dah tua dah kan, dekat 40 ni, pelajar kita masih lagi umur yang macam tu, daripada 13 hingga 17 tahun. Tak tahu datang kita pun kena layan juga dalam keadaan kita makin tua. Macam itulah Baik. Jadi saya ada pengalaman ketika 2015 pergi ke Labuan, program Jawi, Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan. 2015 tu 3 orang lah daripada jabatan, tiba-tiba dipanggil Jais pula, dan Jais tiba-tiba pilih saya pula, salah seorang. Duduklah di Labuan tu. Kemudian pegawai di Jawi tu, sekolah tu, dia kata kat sini ada orang alim asal daripada Semenanjung, orang panggil Pak Lang, istilah namanya Pak Lang. Orang alim daripada Pondok Penanti, Pulau Pinang, kemudian dihantar ke Labuan daripada tahun 1975 lagi duduk Labuan. Daripada muda sampai tua, daripada celik sampai buta, katanya dah buta, orang alim. Ustaz kalau nak jumpa, jumpalah, kata dekat saya. Saya pun program dalam
beberapa hari dekat seminggu tu penuh, program penuh, tak sempat dah jumpa. Jadi kat sana ada driver, 3 orang jais ni yang pergi bilik seorang satu, bukan kongsi bilik seorang satu. Masing-masing ada jadual masing-masing. Jumpa pun jumpa sekejap-sekejap je satu sama lain. Jadi lagi 2 jam saya nak terbang ke Semenanjung tu. Tiba-tiba driver tu kata, "Ustaz nak jumpa tak Pak Lang ni?" "Boleh kalau sempat jumpalah." Dah kemas, tak apa, kita kemas barang, nanti kita jumpa Pak Lang, lepas tu terus pergi airport. Macam itu dia kata. Tak apalah, saya okey je. Yang bila nak jumpa tu, sebelum sampai ke rumah tu, saya tanya driver tu, ustaz tu kan, ustaz tu asas Semenanjung daripada Perak, Ustaz Abdul Fattah nama dia. Saya kata, "Pak Lang ni jenis ambil gambar ke tak? Dia jenis bagi ambil gambar ke tak?" Saya terdetik. Jadi dia kata, "Tak apa, kita tengok dulu dia bagi ambil gambar ke tak." Saya pun pergilah rumah dia ziarah. Dia pun sambut, Kemudian rumahnya tu dekat Unimas, sebelah Universiti Malaysia Sabah, Cawangan, Labuan. Dan dah sampai-sampai tu, driver yang membawa saya tadi tu, dia nak ambil gambar. "Pak Lang boleh ambil gambar tak?" Jadi dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh ambil gambar. Siapa saya ni nak dia ambil gambar? Saya ni orang fasik je. Bukan ada apa pun. Dan saya minta doa, Pak Lang doakan saya. Nantilah kalau Pak Lang bangun malam, Pak Lang sebutlah nama Rauf. Dia kata, Pak Lang sebut nama, Pak Lang doakan. Pak Lang tolong nasihat. Saya kata, tolong nasihatkan saya. Waktu tu dah buta dah. Jadi tiba-tiba dia pegang bahu kan. Bila dia pegang bahu, dia kata, dia panggil nama lah Rauf. Dia kata, "Kalau kamu ceramah ke mana-mana, kalau kamu ada pengisian mana-mana, kamu kena berbahasa ikut bahasa orang yang kamu isi itu, bukan bahasa kamu." Itu Ustaz, saya teringat sangat. Dia kata ikut keadaan orang itu, bukan keadaan kamu. Dia kata macam tu. Saya pun macam tersentak, kenapa ada pesan macam ni kan. Jadi poin saya ialah, saya bukannya sengaja ataupun orang kata suka nak guna istilah-istilah pelik-pelik, bombastik, nak nampak macam hebat sangat ke, tak ada. Kadang dah terbiasa. Maka kalau tuan-tuan perempuan ada istilah tu tak biasa ataupun keliru ataupun tak faham, kat tangan je dia kata, "Ustaz, saya tak faham." Nanti saya terangkanlah. Itu poin saya lah. Dan saya teringatlah pesanan Pak Lang tu 5 tahun yang lepas. Baik. Jadi kita tengok yang pertama, Ustaz, sila Ustaz, pengertian tolong menolong. Minta izin tengok Ustaz, ada pakai e-books. Tak apa. Minta izin tak? Pengertian tolong menolong pada perkara kebaikan. Tolong menolong ialah saling membantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan untuk diri, agama dan masyarakat. Okey, sebagaimana yang telah saya katakan tadi, objektif daripada di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat menyatakan pengertian tolong menolong. Sedangkan tajuk kita ialah pengertian tolong menolong pada perkara kebaikan. Dia terus khusus terus. Dia tak kata secara umum. Baik. Jadi pada hemat saya, pada pandangan saya, yang lebih tepat, sepatutnya tolong menolong pada perkara kebaikan ialah, itu maksud saya. Boleh? Takrif tu kita tambah sikit lah. Masuk tolong menolong pada perkara kebaikan ialah, barulah dia punya definisi. Tajuk kita pun pengertian tolong menolong pada perkara kebaikan. Itu pandangan peribadi saya saja. Tak ada kaitan dengan ustazah ustaz-ustaz yang buat, yang membina Betul Rumus, dan juga kepada panel-panel yang menyimak. Saya sangat faham panel-panel ni, saya sangat kenal. Saya biasa dengan sebahagian panel-panel ni. Cuma kadang banyak benda dia nak semak daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kadang-kadang
ada benda-benda dia tak terfikir terlepas pandang tu biasa. Kadang begitulah. Jadi pada pandangan saya, sebab kita dalam keadaan kita tenang saja, kita tak terkejar-kejar nak semak dan sebagainya. Ini kerja 2 tahun lepas. Kerja semak ni 2 tahun lepas, saya berbengkel 5 minggu berturut-turut. 5 minggu, setiap minggu saya bengkel dekat Best Western, dekat ICT tu kan. Boleh tengok je lah ICT tu, tak dapat pergi pun. Siang malam semak buku. Jadi saya memahami keadaan mereka yang menyemak ni. Jadi bila kita dah keluar macam ni, biasalah kita akan nampak lah. Waktu tu tak nampak. Dan ini bukan subjek yang saya kena semak. Maka di sini pada pandangan saya saja, takrif tu kita boleh perbaiki lagi lah. Maksudnya kita kembangkan lagi. Maksud tolong menolong pada perkara kebaikan ialah saling membantu. Maksud saling bantu ni ada peranan dua pihak. Musa'adah, ta'awun, ada dua pihak. Maknanya bukan seorang je terlibat. Orang yang ditolong pun menolong juga. Itu tolong menolong. Dia tolong, saya pun tolong. Seperti mana tolak ansur. Apa maksud tolak ansur? Tolak ansur je lah. Dia tolak, saya tolak, dia pula tolak, kan? Beransur-ansur. Maksudnya apa? Kan? Dalam satu keadaan kita bagi orang lain. Kita tak apa, kamulah. Dalam satu keadaan orang tu pula bagi peluang dekat kita, dia pula kamulah. Tolak ansur, kan? Itu fahaman saya lah, kan? Baik. Untuk diri, membantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan untuk diri. Ini poin yang sangat penting. Dalam hidup ni, dalam terutama pada perkara ibadah, pada perkara ubudiyah ataupun dipanggil ta'abbudi, kita kena tolong diri kita dulu. Tu. Kaedah sebut la ithara fil ibadah. Tiada keadaan kita mengutamakan orang lain ketika dalam perkara ibadah. Tak ada tajuk yang kita kata kita kena utamakan orang lain dalam beribadah. Boleh faham ya? Dan kaedah fiqh juga mengatakan al-itharu fil qurab makruh wa fi ghairiha mahbub. Mengutamakan orang lain dalam perkara al-qurab, iaitu at-ta'abbud, itu makruh. Dan selain daripada ibadah ni, itu sunat, mahbub, disukai oleh Allah Ta'ala. Apa contoh dia? Pertama contoh dia apa? Ma'lil wudu, air untuk ambil wudu contohnya. Air untuk ambil wudu ni, kalau musim tak ada air, jangan kita bagi orang lain. Kita guna dulu ambil wudu. Kalau tak cukup, dia pandai-pandailah tayamum. Jangan kamu ambil wudu, saya bertayamum je. Itu makruh. Allah Ta'ala tak suka, sebab itu bab ibadah. Ma'lil wudu. Contoh yang seterusnya apa? Sutra lil aurah, tutup aurat. Kain tak cukup, apa tak cukup. Ataupun jenazah ada beberapa pihak jenazah. Ada jenazah keluarga kita, ada jenazah orang lain, kan? Contoh kain tak cukup, boleh kita bagi kain kita kat dia, kan? Kita pakai daun ketapang yang tutup semua. Itu tidak disukai oleh syarak. Makna benda tu kena utamakan diri kita dulu. Kita dulu tutup aurat. Orang lain pandai-pandailah cari, kalau tak cukup. Begitu juga pada perkara solat jemaah, orang lelaki, tak apalah pergi depan, tak apa, saya duduk belakang je. Macam orang perempuan pula, yang lebih afdal orang perempuan belakang. Dia nak jadi macam perempuan pula, orang lain ke depan, tak apa. Itu tidak disukai oleh syarak. Maka selain daripada tu, selain perkara ta'abbud ini sangat disukai. Contoh bab makanan, kan? Kita ni boleh tahan lagi, tidak menjejaskan, tak sampai boleh mati, bagilah orang lain makan dulu. Contoh kan. Ada ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ithar, kan? Para sahabat, sahabat yang mengutamakan orang lain walaupun dia sendiri memerlukan, anaknya perlukan susu, tapi tetamu datang,
Orang Arab sangat memuliakan tetamu, anaknya tidurkan awal, anaknya diperdaya supaya kononnya ada makanan. Sebab itu dia ada kat rumah. Jadi anaknya sampai tertidur dalam keadaan agak lapar. Tetamunya pula diberi minum susu. Maka turun ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini pada perkara-perkara yang kita digalakkan utamakan orang lain. Tapi bab ta'abbud ni kita dianggap makruh. Baik. Jadi poin ini sangat penting, sangat tepat takrif ini. Tolong menolong ni kebaikan diri kita dulu. Bukannya kita tolong orang, kita lupa diri sendiri pada perkara yang sepatutnya kita jaga. Banyak juga masyarakat kita sekarang tolong Palestin, baguslah. Tolong bangsa-bangsa, betul, tak ada masalah. Tapi anak isteri kita bagaimana? Kita punya kaum kerabat bagaimana? Kita punya jiran, tetangga, kadang kita tak tahu pun dia kelaparan, tersibuk bagi derma dekat tabung tu, tabung ni. Kita tak ambil tahu dulu yang lebih utama, yang keliling kita tu, yang lebih patut kita bantu dahulu. Baik. Itu kebaikan untuk diri, agama dan masyarakat. Okey. Maka takrif ini sangat bersesuaian dengan pelajar kita darjah 4. Dan tuan-tuan apabila baca takrif sebegini, saya sangat galakkan jangan baca saja, syarahlah sikit yang sesuai dengan tahap pelajar kita. Untuk diri sendiri, contoh kalau pensel lah, kita kata darjah 4, kadang pensel selalu hilang. Anak sulung saya darjah 4, anak sulung darjah 4. Jadi kita katalah kalau ada pensel tu jangan bagi kawan dulu, kamu tak payah pensel. Kadang bukan sebab dia nak utamakan kawan dia malah nak tulis kan. Dan itu ustazah tanya, mana pensel? Pensel saya tak ada, kawan saya ambil. Padahal dia tak nak menulis. Jadi kita nyatakan yang sesuai, yang relevan dengan keadaan mereka sendiri. Baik, silakan Ustaz. Dalil tolong menolong firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surah Al-Azim, surah Al-Maidah ayat 2. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Okey, pencerobohan ni dia bahasa klasik, tapi dasar jabatan bila buat buku teks ni, terjemahan Quran mesti ikut tafsir pimpinan Ar-Rahman. Bila begitu kita tak boleh nak ubah begitu-begitu sajalah. Tapi kalau anak murid kita pencerobohan, apa makna pencerobohan ni? Boleh faham pencerobohan? Mungkin kita sendiri akan beri makna yang lari daripada maksud ayat. Pencerobohan ni apa sebenarnya? Al-udwan ni maksud apa? Permusuhan. Jadi kita bolehlah kembangkan makna. Janganlah kita kata ni salah, bukan pencerobohan, taklah. Dia memang dalam tafsir Ibn Rahman. Cuma kita kembangkan pada pelajar kita, maksud pencerobohan ni ialah permusuhan. Baik. Jadi arahannya baca dan hafaz. Maka kita kena perbaiki bacaan Al-Quran kita. Boleh guna kaedah yang lain kalau kita tak yakin, kan? Contohnya rakaman radio ke CD ke, dengarkan ayat ni daripada qori-qori yang diiktirafkan pada imam Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, kepada syekh-syekh tertentu, Syekh Jibril ke, kita dengarkan ayat ni, kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ni perintah Allah Taala, kita kata, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Ni perintah Allah Taala suruh. Bila suruh benda ni mesti kita buat, benda yang wajib dibuat. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan, iaitu permusuhan. Ini larangan Allah Taala. Kalau tadi perintah, iaitu
Tolong menolong ni asal atas dasar kebaikan dan takwa. Kalau kita sendiri tolong punchkan kawan kita atas dasar apa? Asal dasar kebaikan dan takwa ke atas dasar maksiat? Tolong punch. Aku tak lewat lah. Tolong punch. Agak-agak boleh jawab sendirilah kan. Kita kena biasakan, betul-betulkan biasa. Hari ni banyak segi, banyak faktor lah pelajar-pelajar kita ni membimbangkan, kita katakan membimbangkan. Kemenjadiannya tu membimbangkan. Tapi sebenarnya kalau kita muhasabah di pihak kita sendiri, kita kena banyak luruskan diri kita juga. Di pihak guru lah kan. Di pihak guru. Kalau ada satu tabiat, ada satu keadaan yang dah jadi satu keadaan yang sukar diubah, dah jadi kebiasaan kan, paling kurang kita jagalah maruah diri kita, haibah diri kita tu. Contoh kalau lelaki ni dia merokok, contoh kan, guru tapi dia merokok, janganlah depan pelajar kan, sorok-sorok lah, sorok-sorok, macam itu maksudnya. Kita jaga haibah perguruan kita tu kan. Itu maksudnya. Jadi di sini tolong kepada kebaikan dan juga takwa, kebajikan dan takwa, itu perintah Allah Ta'ala. Kita kata gitulah pada anak murid kita. Dan jangan kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan, iaitu permusuhan, pergaduhan dan sebagainya. Maka itu larangan. Allah Ta'ala melarang daripada kita membantu pada perkara yang sebegitu. Okey? Baik. Muka surat ni, surat 2 ni ada soalan sebelum kita pindah? Boleh teruskan? Silakan Ustaz. Fadilat tolong-menolong pada perkara kebaikan. Yang pertama, mengeratkan kasih sayang. Yang kedua, dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dan yang keempat, hormat menghormati antara satu sama lain. Ini bacaan dia fadilat, fadilat, kelebihan. Ke pelajar kita tanya fadilat tu apa? Maksudnya kelebihan ataupun keutamaan. Ataupun maksudnya kenapa kita mesti tolong-menolong. Nak bagi senang macam itulah. Apakah kelebihan daripada sikap suka tolong menolong? Baca dan fahami. Baca boleh. Macam mana nak bagi pelajar faham? Apakah kayu ukur nak bagi pelajar faham? Macam tadi baca dan hafaz. Boleh pelajar hafaz, kita boleh dengar lah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu boleh. Hafaz tu punya terjemahan boleh, kita boleh ukur lah. Ni nak ukur macam mana ni? Baca dan fahami ni nak ukur macam mana? Ada cadangan? Dia baca, dia boleh baca. Faham? Tanda dia faham? Tak ada? Macam mana nak ukur? Orang kata kalau ukur ni eksplisit kan? Eksplisit ni boleh diukur kan? Mengira ke, membaca boleh diukur, menghafaz boleh diukur. Tapi kalau implisit ni benda konsep, faham, macam mana nak ukur? Ada cadangan? Tak ada cadangan? Hantarlah yang penting kita baca ke. Tak, arahan mengajar ni baca dan fahami. Kita bertanya pelajar, faham ke tak? Faham. Biasa pelajar faham, semua faham. Apa yang kamu faham? Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Saya tak tahu apa yang saya faham. Ada yang di sini dah lebih 10 tahun mengajar SRA ataupun dalam lingkungan 10 tahun, silakan tangan. Semua segan ke? Takut kena soal? Berkongsi pengalaman. Pengalaman ni sesuatu yang tak boleh dibeli. Setiap orang pengalaman dia beza-beza. Kita sangka ala biasa je pun, tak. Rupanya pada pandangan orang lain tu satu sangat benda yang berharga. Kita kongsi pengalaman ni. Kongsi pengalaman. Ada?
10 tahun tak ada. 9 tahun? Ada kat tangan? Jujur, sila jujur. Jujur. 9 tahun? Kita kan belajar akhlak ni. 9 tahun? 8 tahun? Tak ada? Saya dekat MIS tahun ke-12 ya. Dekat MIS lah. Campur-campur 12 tahun lah dekat MIS ya. Yang sebenarnya 11 tahun 6 bulan ya. 11 tahun 6 bulan dekat MIS ya. Baik. 7 tahun? Tak ada. Semua baru-baru ke? Malu semua. Masya Allah ni. Baik. Macam mana nak kita bagi faham mengeratkan kasih sayang? Macam mana? Mengeratkan kasih sayang. Macam mana? Dikasihi Allah dan Rasul. Macam mana? Dikasihi Allah dan Rasul. Okay, saya bagi contoh lah, nak bagi faham. Contoh lah okay. Apabila sifat tolong menolong tu diamalkan dalam keluarga, ada gotong royong, kemah barang. Jap nak berlaku jap. Ada, dah tak ada yang nak jawab. Saya berlakon lagi jap. Okey. Okay, kalau dalam rumah kita tolong menolong, maka di situ mak ayah kita akan gembira. Mak ayah kita akan suka. Bila mak ayah kita akan suka, Allah dan Rasul akan suka. Itu kita cakap dekat pelajar kita. Nak bagi dia nampak benda tu. Kenapa bila tolong menolong ni Allah dan Rasul suka? Itu kalau dekat rumah. Kalau di pihak kita, Ibnu Mas'ud pernah tanya Rasulullah, ayyul amali afdal? Apakah amalan yang paling utama? Apakah yang pertama sekali, amalan paling utama? As-salatu ala waqtiha. Solat dalam waktu dia. Allah Ta'ala paling suka kalau masuk waktu solat, kita terus nak bersedia untuk solat. Bukan lengah-lengah, malas-malas. Itu ada penyakit nifak tu ada, penyakit munafik tu ada. Allah Ta'ala suka masuk waktu solat je kita gegas. Macam Nabi suka tolong Aisyah buat kerja-kerja rumah Nabi suka tolong Aisyah buat kerja-kerja rumah. Bila masuk waktu solat, kata Aisyah, seolah-olah Nabi tak kenal aku dan aku pun tak kenal Nabi. Masuk bersedia nak solat. Kemudian Nabi keluar mengimamkan umat, mengimamkan para sahabat di Masjid Nabawi. Maknanya masuk waktu solat terus bergegas. Thumma ayu, kemudian apa? Birrul walidaini. Jatuh nombor 2, buat baik kat mak bapak ni. Selepas kita masuk waktu solat tu, kita jaga sungguh, buat baik mak bapak ni keutamaan yang kedua. Nak kata selepas kita jaga Allah dan Rasul ni, kita jaga urusan ibadah kita, menjaga mak bapak ni jatuh nombor 2. Thumma ayu al-jihad fi sabilillah. Jatuh nombor 3 jihad tu. Kan? Itu kalau tahap kita lah nak cerita, nak ajar masjid ke apa. Tapi nak ajar darjah 4, nak bagi dalil segala tak payah. Makna kita bagi yang sesuai. Kenapa Allah Ta'ala, Allah dan Rasul jadi suka? Sebab nanti bila buat kerja rumah, kalau kat rumah ni dia kemas, dia apa, dah main tu simpan balik, mak bapak jadi suka, mak ayah suka. Bila mak ayah suka, Allah Ta'ala jadi suka. Itu logik yang kita nak bagi. Kalau di sekolah, tak buang sampah merata, tak bising, tak lari-lari dan sebagainya, nanti guru-guru jadi senang hati. Bila guru senang hati, Allah Ta'ala dan Rasul pun suka dekat kamu, sebab menyenangkan hati guru. Itu kalau kat sekolah.
Mana itu yang kita perlu tanamkan. Jadi makna kita bukan baca je, baca dah. Kita ada sebab. Jadi baca dan fahami itu. Cuba fahamkan. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Contohnya kalau gotong royong, kalau seorang-seorang je buat, kesian orang tu. Tapi kalau sama-sama petik sampah, jadi masing-masing dapat sikit-sikit. Makna pekerjaan berat. Jadi bagi contoh, orang Arab kata bil misal yattadihul maqal. Dengan kita bagi contoh akan jelas satu benda tu. Bukan setakat kita baca dah. Boleh Ustaz-Ustazah, kita bagi contoh macam mana nak bagi faham. Baik. Yang keempat, hormat menghormati antara satu sama lain. Bila seorang buat tugas dia akan dihormati. Ada jadual, kemas kelas, ada jadual. Tiba-tiba hari ini kawan tu tak buat. Dia tak buat, hilanglah hormat, jadi marah. Tapi bila masing-masing nak buat, maka masing-masing akan hormat satu sama lain. Dia akan hormat satu sama lain. Tidak semestinya apa yang saya nyatakan, tuan-tuan menghadapi pelajar masing-masing yang sesuai dengan situasi. Kalau situasi isu sekolah tu, kalau isu MITS ni sama dari dulu. Apakah isu MITS? Daripada saya kat MITI sampai sahabat benam sampai kelam, benda sama je. Quran ni selalu sepah-sepah. Macam-macam cara guna. Sebab mewah sangat dengan Quran. Tak tahu nak bagi wakaf lah, apalah itulah. Dia kadang-kadang dia tak hargai. Maka situasinya begitu, caranya pun lain. Ada cara kalau dekat satu sekolah, contoh dekat MITIK dulu, Quran pelajar ada dua saja. Yang pertama dia buat hafal, yang kedua buat baca terjemah. Jangan lebih tak boleh. Contoh, kalau dekat Kelang saya baru ni, saya difahamkan Quran sepah-sepah ni guru disiplin akan kutip. Siapa nak ambil kena denda. Itu cara yang sesuai di tempat masing-masing. Tuan-tuan tengok cara yang sesuai lah. Bab tolong-menolong ni apa yang perlu ditonjolkan di tempat masing-masing. Boleh teruskan Ustaz, silakan. Akibat tidak tolong-menolong pada perkara kebaikan. Yang pertama, dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Okey. Yang pertama dibenci oleh Allah dan Rasul. Mafhum mukhalafah, kebalik daripada yang tadi. Kalaulah kita rajin tolong-menolong di kelas, di rumah, mak ayah jadi suka, adik-beradik jadi suka. Maka kalau sebaliknya, mak ayah jadi tak suka, guru jadi tak suka. Bila guru jadi tak suka, Allah dan Rasul jadi benci. Itu je, nak bagi logik macam tu je. Baik Ustaz, tak apa. Yang kedua, bagi sikit. Nanti kan ada yang tak dapat baca. Kita bagi satu poin. Kedua, dibenci ibu bapa dan keluarga. Jadi perkataan dibenci ni kan, dibenci bila tak, maksudnya bila minta tolong anak kita buat tak sempurna, maka dia belajar dekat SRA, dia kata dibenci. Makna mak ayahku benci kat aku lah ni. Ada sebahagian anak-anak ni dia fikir begitu. Dia rasa dibenci. Pada pandangan saya boleh diselaraskan baiklah. Kita tidak disukai ke, tidak disenangi ke. Maksud benci tu, perbuatan tu tidak disenangi. Bukan batang tubuh mereka itu. Nampak maksud saya ni. Kadang-kadang anak-anak kita ni dia ada terlebih fikiran dia terlebih. Lagi-lagi bila mana dia selalu dimarah. Kenapa dia selalu dimarah? Sebab dia tidak memenuhi expectation. Lepas tu anak-anak ni yang sesuai ajar bukan kita sendiri. Kenapa anak-anak ni sesuai ajar orang lain? Kenapa orang lain yang sesuai ajar? Saya sendiri tak sesuai ajar anak saya. Saya ajar, saya boleh bersarah dengan tuan-tuan perempuan dan sebagainya. Dengan anak sendiri tak tentu lagi. Kenapa? Apa bezanya bila kita ajar orang lain dengan anak sendiri?
Dengan anak sendiri kita ada harapan tinggi, jangkaan tinggi. Orang sekarang kata expectation. Bila dia tak dapat penuhi, kita mula nak marah. Kita kata tak boleh. Darah daging kita sendiri kan, kita rasa lebih lah. Jadi marah tu lebih kan. Gitu. Tapi setengah, bayangkan ya, anak yang mak ayah dia marah saja, lepas tu nanti kat sekolah kena marah aja, guru ni masuk marah dia, guru waktu kedua marah dia, maka dia baca ni kan, dia baca, oh patutlah aku ni tak berakhlak, dibenci oleh ibu bapa pun benci, keluarga pun benci, dia jadi macam overthink lah. Maka perkataan tu sangat penting lah, sangat penting kita kawal perkataan tu. Makna maksud dibenci ni tidak disukai, tidak disenangi, perbuatan tu tak disenangi. Jadi kalau nak disukai, kita berubahlah, tu maksud dia lah. Tu kan biasa yang sekolah rendah, yang SRE memang garang-garang terutama ustazah kan, biasa garang-garang garang tak apa tapi perkataan jaga, tolong perkataan jaga. Jangan sampai, kadang jadi doa kan, kita jaga perkataan tu. Okey, baik. Dibenci ibu bapa dan keluarga, iaitu perbuatan tu, sikap tak nak tolong menolong tu dibenci, bukannya batang tubuh kamu dibenci. Apakah perbuatan yang paling keji umat manusia? Antara perbuatan paling keji apa? Manusia sejahtera tak boleh terima, iaitu LG kan. Zaman Nabi Lut ni LG je, belum ada BT lagi kan. Zaman sekarang LGBT jadi pelangi kan. LG LG dengan izin, kalau parlimen kan dengan izin yang dipetua kan. Saya sebutlah lesbian dan gay, laki suka perempuan suka perempuan, laki suka laki, nafsu songsang kita katakan. Perbuatan keji ini mula daripada zaman Nabi Lut alaihissalam. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala rakam perkataan Nabi Lut, kata kepada kaumnya, qala inni li'amalikum minal qalin. Qala, kata Nabi Lut, inni, sesungguhnya aku, li'amalikum, akan perbuatan kamu itu, minal qalin, tergolong dalam golongan yang membenci. Jadi Nabi Lut ni benci perbuatan ke benci batang tubuh? Li'amalikum, benci amal mereka. Nabi Lut kata kat kaumnya, perbuatan kamu ni aku benci. Perbuatan tu. Maka kalau kita nak guna perkataan benci pun, kita kena bagi fahaman yang jelas kepada anak-anak didik kita ni, yang dibenci perbuatan kamu tu, yang tak suka tolong menolong tu, bukan diri kamu, bukan batang tubuh kamu. Alangkah perbuatan kaum Nabi Lut pun, perkataan Nabi Lut tu sebaik-baik perkataan. Itulah orang yang berdakwah kan, Nabi berdakwah kan, penyeru pada kebaikan. Dia guna perkataan yang memujuk. Kalau mereka keji sangatlah perbuatan tu, tapi dia kata amalan kamu tu yang aku tak suka, bukan batang tubuh kamu. Tapi zaman sekarang lagi teruklah. Lepas tu para Nabi ni ramai, para Rasul ramai. Allah Ta'ala cerita sikit je dalam Quran, dan yang wajib diingat, dihafal 25 Rasul tu kan. Ramai, ada yang Allah Ta'ala cerita, ada yang Allah Ta'ala tak cerita, kita tak tahu apa cerita. Tapi kenapa yang Allah Ta'ala cerita tu, yang Allah Ta'ala cerita tu semua relevan dengan umat Nabi. Tu point dia. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita Nabi sekian-sekian ni, penyakit tu ada dekat umat Nabi, bahkan lebih teruk lagi. Cerita pasal kaum Nabi Lut, LG, kita tambah BT pula kan, lagi teruk lagi. Macam itulah terkumpul pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu kata kunci dibenci tu lah. Tolong kita betul-betul gunakan elok-elok. Gunakan elok-elok. Jangan kita nak bina akhlak tapi takut jadi sebaliknya pelajar kita ni. Pelajar kita ni dia kurang common sense tu. Dia dah zaman tidur banyak. Tahu zaman tidur? Saya generasi X kan. Generasi X ni dia banyak no.
X pangkah. Dia banyak, tak berani nak tanya, takut nama bapak kan. X kan. Banyak kena pangkah. Selepas tu jenazah apa? Y ni banyak tanya. Y. Semua dia nak tanya. Semua dia nak cari jawapan. Selepas tu jenazah apa? Z. Z ni banyak tak peduli, tidur je. Z tu kan. Dia banyak tak peduli apa kat keliling dia kan. Dia sibukkan diri sendiri. Lepas tu jenazah alfa, beta dan sebagainya kan. Tak tahulah apa tafsiran dia. Baik, jadi anak-anak kita ni dikatakan sama ada generasi Y atau generasi Z. Maka kita kena bersedialah dengan mereka ni. Teruskan Ustaz. Ketiga, dibenci rakan, guru dan masyarakat. Itu pun maksudnya kawal perkataan dibenci tu, tidak disenangi, tidak disukai, ataupun perbuatan itu dibenci oleh rakan kita pun tak suka, guru pun tak suka, masyarakat pun tidak senang dengan perbuatan itu. Itu akibat yang buruk bila tak menolong pada perkara kebaikan. Seterusnya. Keempat, sesuatu pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Kalau ramai jadi cepat. Kalau buat ramai jadi cepat, maka elok buat ramai. Kita kata buat ramai. Kalaulah saya baca seorang-seorang kat sini, tuan-tuan pendengar, cepat ke lambat? Lagi cepat kan? Baca habis, tengah hari boleh balik lah. Tak? Setuju. Tapi amanahnya 6 jam kan? 6 jam. Okey. Dan kalau seorang-seorang baca kan jadi lambat. Kan? Maksud saya di sini, suatu pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Kalau kita buat secara gotong royong tu jadi cepat. Jadi lebih efisien, lebih berkesan. Gitu. Tak semua benda kita boleh buat ramai-ramai. Boleh tak azan berduet ataupun ramai seorang Allahu Akbar, sebelahnya sambung. Apalah kefaedahnya. Ada pekerjaan memang dia seorang-seorang, ada pekerjaan dia memang perlu beramai-ramai. Dan cepat tak cepat ni maksudnya pada pahaman saya, kalau ramai jadi cepat dengan sebab seorang tu jadi lambat, maka tu membuang masa. Itu poin dia. Kita ni kadang nak cepat aja. Nak cepat maksudnya nak cepat dan tepat, berkesan. Itu maksudnya. Jadi bolehlah diolah kan. Kita jangan kita sangka maksudnya ada juga pelajar fikir kalau ramai lagi lambat. Ramai jadi lambat. Maksud lebih baik buat seorang-seorang. Gitu. Pelajar kita ni macam-macam. Macam-macam latar belakangnya. Baik, silakan. Melemahkan keharmonian sesebuah masyarakat. Caca sedih ke? Memang macam tu. Ustaz, memang suara saya begini. Tak apa. Muka ceria tak apa. Orang Jawa kalau muka nak nangis tahu istilah rai longsor. Dia muka dia macam Ustazah ni muka ceria tapi macam sedih pula. Okey. Dalam poinnya tu poin yang menyedihkan kan. Melemahkan keharmonian. Tu memang kena sungguhlah. Melemahkan keharmonian sesebuah masyarakat. Sekarang ni kita berada dalam keadaan masa tu sangat singkat. Barakah semakin hilang dalam kehidupan kita. Sama ada barakah masa, barakah rezeki makin hilang. Al-barakatu ziyadatul khair. Barakah ni maksudnya
bertambahnya kebaikan. Bertambah kebaikan. Sebab yang kita kejar banyak apa? Kuantiti. Itu rahsia dia kenapa barakah makin hilang. Kita banyak kejar kuantiti, bukan kualiti. Kita nak, kalau boleh nak duit banyak, kadang-kadang melampaui batasan. Sumber mana tak peduli, yang penting duit banyak, contohnya lah kan, dan sebagainya. Maka di situ menyebabkan bercampur-campur antara hak dengan batil. Campur-campur lah sumber dan sebagainya, menyebabkan barakah hidup kita ni hilang. Apa poin saya? Okay? Memanglah dekat kiamat ni masa makin pantas, singkat dengan rasa baru 20 tahun, rasa semalam ni. Rupanya dah 40 dah hari ni. Maksudnya dia kita tak sempat buat apa-apa kita. Nak kiamat tu satu, tapi sebenarnya dalam hidup kita ni ada dua benda yang berbeza satu sama lain. Sedangkan orang ni dia rasa berbeza, sedangkan dia lalui benda yang sama. Contoh, kita dalam komuniti guru-guru SRI, kebiasaannya pendapatan, minta maaf sebutlah, pendapatan bulanan kita dalam lingkungan yang sama saja. Tapi ada orang ni dia macam-macam dia boleh buat, ada orang ni tak cukup saja maknanya mungkin dalam perbelanjaan dia tu ada benda-benda yang tak perlu pun, tapi diraikan sangat, ataupun ada unsur-unsur barakah itu. Sebab kerjanya mungkin ialah ada kurang amanah dan sebagainya, ada benda-benda situlah, integriti dan sebagainya kan. Itu satu, barakah rezeki. Yang kedua, barakah apa? Yang beza satu sama lain. Macam hari ni hari apa? Selasa. Tapi ada tak hari ni orang rasa lapang aja, dia rasa okey je, bangun pagi boleh ke surau, boleh zikir, baca Quran kejap dan sebagainya, macam-macam amal boleh buat. Tapi hari yang sama ada orang terkejar-kejar, sembahyang pun tak sempat, kejar. Tu, itu barakah masa tu. Sedangkan kita lalui hari yang sama, hari Selasa. Tu kan. Jadi kat sini masyarakat sekarang ni bila mana dia sibuk dengan dunia dia, kita makin maju tetapi kita makin kurang sentuhan kemanusiaan. Kita ada telefon bimbit, tapi kita boleh pergi jalan ke mana-mana, tapi jiran kita boleh tak kenal. Lagi-lagi kalau duduk taman jiran sebelah kita tak kenal, padahal pergi ke situ ke sini pergi. Jiran saya ada masuk SJMC, Sumbangja Medical Center jantung. Sempat tanya semalam, sempat tanya ayah macam mana, kita tak sempat tanya anak, kita tak sempat nak ziarah dan sebagainya. Kita pun banyak komitmen. Itu keadaan sekarang ni. Maka apabila seseorang itu diamanahkan dengan suatu perkara, kadang-kadang disuruh sepenuhnya. Itu yang orang jadi kolaps tu. So saya mau surau tempat saya, dalam keadaan banyak komitmen, dan dalam keadaan bila dilatih itu saya kata saya tak boleh nak sentiasa ada. Tapi kalaulah orang lain boleh memahami keadaan tu, maka kita okey lah. Tapi kalau orang tak boleh memahami, tak boleh memahami, maksudnya apa? Ada ni imam tak ada lah, maksudnya kita bukan 24 jam kat tempat kita Jadi sebab tu tolong menolong ni sangat penting. Sebab sekarang ni kalau orang jadi satu AJK ke apa benda, dia macam serah terus. Kan AJK surau, kan AJK masjid, mana ni? Macam kan ada tok siap. Macam tu kan. Sedangkan kita tengok bangsa yang dikatakan maju, contoh macam Jepun kita kata, dekat sekolah rendah dia tak ada tukang cuci, tak ada. Dia ada hari dia basuh kelas dia, itu ta'awun. Mungkinkah akan berlaku kat tempat kita? Itu kita kena fikirkan. Jadi ta'awun tu sangat penting. Kalau dalam perkara masyarakat ni tak ada ta'awun, maka memang lemah lah, memang tak harmoni lah.
kan? Dan itu memang banyak, dah semakin terhakis. Sampaikan perkara-perkara yang dulunya biasa ditolong oleh masyarakat menjadi kewajipan, menjadi ajaran agama, tapi oleh kerana kita ni dah semakin jauh daripada yang sepatutnya, dia diswastakan dan dikonsultankan. Contohnya apa? Pengurusan jenazah, kan? Dia solat jenazah, patutnya ahli keluarga yang tolong. Ahli keluarga tak nak, dia tak belajar ilmu mengenainya, dia tak rasa pun nak uruskan bapak dia yang meninggal tu. Bolehlah orang lain jadi konsultan, ada syarikat pula. Macam sampai tahap itulah. Itu sebenarnya benda yang sangat tidak baik. Gitu. Sebab itulah makin laris majalah-majalah mistik dan seram ni, kan? Jenazah tak diterima kubur, kata kan? Tak betul, tak kan? Banyak je nak motor cerita macam tu kadang, kan? Sebab apa? Bukan bapak dia yang diuruskan. Cuba bapak dia diuruskan, nampak aib macam mana pun sanggup dia cerita ke orang? Tak ada. Sebab itulah kononnya untuk pengajaran dan sebagainya. Itu benda yang sangat tidak kena dalam masyarakat. Kita kena perbaiki sikit demi sedikit, belajar tentang syariat ni, nak uruskan jenazah, nak, kan? Macam saya, alhamdulillah bapak saya meninggal, uruskan daripada mandikan, kalau setengah-setengah anak ni tak sanggup, apa benda lah, nak mandikan tak sanggup, tak sampai hati. Sebenarnya sampai hati dia, tak nak mandikan bapak dia sendiri, kan? Mandikan walaupun kita dalam kesedihan, kemudian kapankan, kemudian bila suruh jadi imam, tanam je lah, tak nak bolot semua, tak patut juga. Kita ramai adik-beradik, adik-beradik saya tak ramai lah, 10 orang je, jadi ada adik-beradik lain, lepas tu ada anak buah. Tapi maknanya kita ambil bahagian, jadi bila nampak ada aib ke, ada apa ke, sanggup ke kita cerita ke orang luar? Tak ada. Sebab ini bapak aku ni, takkan nak dicanang ada benda-benda nampak, gitu kan. Itu maknanya sangat penting. Tolong-menolong ni kalau tidak dijalankan pada perkara kebaikan, memang akan melemahkan keharmonian sesebuah masyarakat. Di peringkat sekolah, kita kata kalau gotong royong ada yang malas-malas, makna sekolah kita ni tak akan ceria. Jadi tak elok, jadi gaduh sebab ada yang tak nak memainkan peranan. Itu jadi kita sesuaikanlah dengan anak murid kita. Teruskan aktiviti. Silakan Ustaz. Murid dalam kumpulan berbincang perkara-perkara berikut. Pertama, pengertian tolong-menolong. Kedua, kebaikan tolong-menolong. Ketiga, akibat tidak tolong-menolong. Okey, jadi saya nampak pada aktiviti ni, pertama tadilah pengertian tolong-menolong kepada kebaikan. Kedua, diguna perkataan kebaikan tolong-menolong. Kebaikan. Dalam buku kita tulis apa? Fadilat. Itu nak ukur pelajar kita faham ke tak? Dia mana tak ada pun dalam buku. Tu kan. Makna waktu mengajar tu kita dah siap-siap. Dalam pengajaran tu kita kata masuk fadilat ni apa? Keutamaan, kebaikan, ataupun hasil yang positif, bahasa sekarang kan. Jadi bila aktiviti ni dia boleh, oh itu tadi Ustazah dah kata fadilat ni maksudnya kebaikan. Dia boleh terus dapat. Jadi jimatlah masa tu